Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua pelajar tingkatan 1 Mahat Johor sekalian. Okey, so untuk kelas hari ini saya akan masuk kepada subtopik 2.2 berkenaan dengan respirasi sel dan juga fotosintesis. So pada kelas malam kita dapat memasuki bab 2 iaitu sel sebagai unit asas kehidupan, di mana pada kelas malam saya telah menerangkan apakah itu sel yang merupakan unit asas bagi benda hidup. Okey, dari segi sejarahnya sel, siapakah orang pertama yang melihat sel di bawah mikroskop dan bagaimanakah sel ini kata boleh berkembang dengan membahagi. Okey, so apa saja sel yang rosak ataupun sel yang telah mati dia akan membahagi dan membahagi melalui proses pembahagian sel. Okey. Dan kita pun melihat berkenaan dengan struktur bagi sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay, di mana dalam setiap sel tersebut kita telah pun menjelaskan berkenaan dengan organel-organelnya seperti nukleus. Kalau macam sel tumbuhan kita ada nukleus, kloroplas, okay, membran sel, dinding sel, okay, vakuole, cytoplasma dan juga mitokondria. Dan bagi sel haiwan kita ada membran sel, mitokondria, nukleus dan juga cytoplasma sahaja berserta dengan fungsi-fungsinya. Dan kita telah pun melihat berkenaan dengan konsep organisme unisel versus multisel. Okay, di mana organisme unisel ni dia singular cell organism yang boleh hidup sahaja dengan satu sel seperti apa? Plasmodium, amoeba, okay, chlamydomonas dan juga euglena. Right? Dan organisme unisel juga ada dalam konteks tumbuhan dan juga haiwan. Okay, so ada organisme unisel ini dia mendapatkan makanan dengan memakan sel yang lain. Ada juga organisme unisel ini dia boleh membina makanan sendiri dengan adanya kehadiran klorofil. Okey. Kemudian kita ada organisme multisel yang terbentuk daripada kepelbagaian sel, okey, berbagai-bagai sel, berjenis-jenis sel yang bersama-sama, okey, untuk menjadikan satu organisme multisel seperti apa manusia, haiwan yang kelas tinggi, high order animal seperti kucing, arnab dan juga tumbuhan. Okey. Dan kita pun melihat berkenaan dengan jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan. Contoh macam sel haiwan kita ada sel epitelium, sel saraf, sel darah merah, sel darah putih, okay, sel otot dan juga sel pembiakan. Manakala untuk tumbuhan secara amnya kita ada sel epidermis, sel palisad, okay, sel pengawal dan juga sel darah rambut akar berserta dengan fungsi-fungsinya. Okey, dan bagaimanakah pembentukan suatu organisme melalui organisasi sel daripada sel yang sama jenis akan membentuk tisu, daripada tisu akan membentuk organ dan daripada organ ini semua akan menjadi satu sistem yang akan dan kesemua sistem ini akan berfungsi untuk menjadi satu organisma. Okey, dan kita telah pun melihat berkenaan dengan sistem dalam badan manusia kita ada pelbagai sistem yang bertindak, okey, setiap hari seperti sistem pembiakan, okey, sistem perkumuhan, sistem respirasi, sistem peredaran darah, sistem rangka manusia, sistem intergumen, okay, sistem limfa, okay, sistem apa lagi, sistem endokrin, dan juga sistem otot. Orang yang setiap daripada sistem ini ada fungsi tertentunya, tapi kesemua sistem ini akan membentuk satu organisma yang sama iaitu manusia. Alright. So hari ini kita masuk kepada respirasi sel dan fotosintesis. So bila kita sebut perkataan respirasi, selalunya orang akan fikir respirasi ialah bernafas, okay, proses pernafasan, okay, kita bernafas setiap hari, kita sedut nafas, kita hembus nafas, so dia akan menghasilkan proses respirasi. Okay, so respirasi sel ini, okay, so respirasi ada dua jenis, okay, yang pertama ialah respirasi luar, okay, yang melibatkan pernafasan yang biasa kita dengar, di mana kita sentiasa menyedut udara daripada luar masuk ke paru-paru dan menghembuskan udara seperti bahan kuman iaitu karbon dioksida keluar. So itu ialah respirasi luar. Dan kita juga ada respirasi dalam. Okay, ini lebih dikenali sebagai respirasi sel. Okay, so respirasi sel ini dia melibatkan pengoksidaan dan penguraian glukosa. So bila kita makan sesuatu, okay, makanan yang kita makan terutamanya kanji akan diuraikan oleh sistem pencernaan manusia kepada molekul yang lebih ringkas dan kemudiannya dia akan diserap masuk dan akhirnya dalam bentuk glukosa itu sel kita akan mengambil glukosa itu sebagai sumber tenaga mereka dan akan digunakan dalam konsep respirasi sel ataupun nama lain ialah metabolisme badan. Okey. So definisi respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. So kita ni perlukan tenaga untuk kita bekerja. Okey, sel kita perlukan tenaga untuk kita bekerja dan bergerak, berfikir dan sebagainya. So tenaga ini selalu dalam bentuk tenaga haba. Alright. So untuk kita tengok respirasi sel ini, apa yang diperlukan adalah dua sahaja iaitu glukosa dan juga oksigen. So glukosa kita dapat daripada makanan, okey.
manakala oksigen daripada respirasi luar. Okay, kita sedut nafas untuk mendapatkan oksigen. So dengan adanya glukosa dan juga oksigen, berlakunya tindak balas di antara kedua-dua bahan ini dalam sel untuk menghasilkan bahan kumul iaitu karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okay, so ini adalah tenaga yang kita gunakan setiap hari dalam bentuk tenaga haba untuk kita bergerak, untuk kita berjaga dan juga untuk kita mengekalkan kita punya suhu badan. So respirasi sel sangat penting. Okay, so jika kita punya respirasi sel ini slow ataupun mungkin kadar metabolisme kita perlahan, maka kita akan selalunya akan rasa lemah, okay, akan rasa tak bermaya. Okay, mungkin kita akan susceptible pada cuaca yang sejuk, menggigil terlalu amat dan sebagainya. Alright, so itu bagi manusia ataupun haiwan, kita menggunakan ataupun kita menjalankan respirasi sel untuk mendapatkan tenaga. Untuk untuk tumbuhan pula, okay, mereka menjalankan satu proses yang dipanggil sebagai fotosintesis. Okay, so sebab itulah dalam sel tumbuhan ada satu organel yang dipanggil sebagai kloroplas, di mana dalam kloroplas itu adanya klorofil, dan klorofil inilah yang akan menjalankan proses fotosintesis. So fotosintesis pada dua perkataan iaitu foto dan juga sintesis, iaitu foto ialah cahaya, sintesis ialah menghasilkan. So proses yang menghasilkan bahan melalui penggunaan tenaga cahaya yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Selalunya tumbuhan yang terlibat dalam fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Alright, so tumbuhan hijau ini dia adalah special sikit sebab dia merupakan pengeluar, sebab dia boleh menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Okay, so apa yang berlaku dalam proses fotosintesis ni ialah macam tadi kita tengok respirasi sel, glukosa dengan oksigen akan bertindak balas menghasilkan tenaga karbon dioksida dan juga air bagi haiwan. Bagi tumbuhan, mereka memerlukan karbon dioksida daripada sumber luar. So apa yang berlaku ialah karbon dioksida daripada udara akan diserap masuk oleh tumbuhan, terutamanya pada bahagian daun. So dekat bahagian daun tu kita ada liang-liang stoma yang dikawal oleh sel-sel pengawal. So di situlah udara seperti karbon dioksida akan dibawa masuk ke dalam tumbuhan di bahagian daun. Dan dengan ada karbon dioksida itu, okay, apa yang berlaku ialah dengan adanya kehadiran cahaya. Okay, so inilah fotosintesis. So fotosintesis mesti ada kehadiran cahaya. Tanpa cahaya, fotosintesis takkan berlaku. Alright, so bila ada karbon dioksida dan juga molekul air yang diserap oleh tumbuhan daripada akar pergi ke seluruh anggota tumbuhan tersebut, so karbon dioksida dan air dengan adanya sinaran cahaya maka akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. So tumbuhan melalui proses fotosintesis ianya akan menghasilkan glukosa iaitu tenaga dan juga oksigen. Okay, so oksigen ini akan dibebaskan ke persekitaran. Glukosa ini akan diangkut oleh sistem peredaran tumbuhan untuk dibawa ke seluruh anggota tumbuhan tersebut sebagai sumber tenaganya. Okay, so semuanya ini boleh berlaku dengan adanya karbon dioksida, molekul air dan juga mesti ada cahaya. Okay, jika tiada cahaya, fotosintesis tak boleh berlaku. Alright, so dalam ketiadaan cahaya, tumbuhan tidak akan menjalankan fotosintesis, tetapi sebaliknya tumbuhan akan menjalankan respirasi macam kita juga, di mana ianya akan mengambil semula oksigen dan akan membebaskan karbon dioksida. Tapi dengan adanya cahaya, proses fotosintesis boleh berlaku. So dia akan ambil karbon dioksida dan akan membebaskan oksigen untuk menghasilkan glukosa yang juga merupakan sumber tenaga utama bagi tumbuhan. Okay, so itu berkenaan dengan fotosintesis. So apakah perbezaan antara fotosintesis dan juga respirasi sel dalam haiwan? Okay, so untuk respirasi sel, okay, ianya berlaku kat mana? Dekat dalam mitokondria. Okay, yang tempat kilang penghasilan tenaga. So dalam organel mitokondria berlakunya respirasi sel. Manakala untuk fotosintesis ianya berlaku dalam organel kloroplas. Alright. Untuk respirasi sel pula, ia merupakan proses yang membebaskan tenaga dalam bentuk tenaga haba. Tapi untuk fotosintesis, since dia memerlukan tenaga cahaya, maka ini adalah proses yang menyerap tenaga. Alright. Dan untuk respirasi sel, ianya menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Untuk fotosintesis, ianya menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Alright. Dan untuk respirasi sel berlaku pada manusia dan juga haiwan serta mikroorganisma
dan juga sebilangan kecil bagi tumbuhan. Dan untuk fotosintesis hanya berlaku pada tumbuhan dan juga mikroorganisma yang mempunyai klorofil sahaja. Alright. Dan untuk respirasi sel, dia proses untuk menguraikan glukosa untuk penghasilan tenaga, dan untuk fotosintesis adalah proses mensintesiskan glukosa. Alright. So respirasi sel pula menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Fotosintesis pula menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Dan akhir sekali, respirasi sel ini sentiasa berlaku 24/7. Fotosintesis hanya berlaku ketika adanya cahaya. Tak kisah cahaya matahari ke cahaya lampu, asalkan ada cahaya akan berlakulah fotosintesis. Alright. Dan antara respirasi sel dan fotosintesis saling berkaitan rapat. Sebab apa? Respirasi sel prosesnya membebaskan karbon dioksida ke persekitaran. So bila ini berlaku, maka akan wujud satu kita yang kita panggil sebagai kita karbon. So bila kita bernafas, bila haiwan bernafas, bila mikroorganisma dia berrespirasi, ianya akan menghasilkan karbon dioksida dan akan dibebaskan ke persekitaran. Dan karbon dioksida ini akan diambil oleh tumbuhan hijau untuk dijalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Oksigen yang dihasilkan itu akan dibuang semula ke persekitaran. So oksigen dan juga karbon dioksida ini akan sentiasa berpusing dalam satu kita yang dipanggil sebagai kita karbon dan kita oksigen. Okay, so itu saja untuk hari ini tentang bab 2, sel sebagai unit asas kehidupan. So, pada minggu hadapan kita akan masuk pada bab 3, iaitu homeostasis dalam benda hidup. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.